alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam yang berbahagia ini kita sambung pengajian kita dalam mengenai jom baiki solat. Kita telah pun habis 13 rukun solat. Dan pada kali ini kita akan membincangkan tentang perkara yang membatalkan solat. Jadi perkara yang membatalkan solat, ini satu benda yang perlu, kalau orang belajar apa-apa pun, kalau kita belajar puasa ke apa, kita akan belajarlah apa perkara yang membatalkan puasa. Kita belajar solat pun sama, kita belajar wudu, apa perkara yang membatalkan wudu, kita belajar solat, apa perkara yang membatalkan solat. Okey. Jadi kita akan membicarakan tentang perkara-perkara yang membatalkan solat. Slide jelas Nampak? Nampak Ustaz. Okey. Yang pertama, meninggalkan rukun. Ini yang pertama. Meninggalkan rukun walaupun satu rukun. Meninggalkan mana-mana rukun boleh membatalkan solat. Tapi ada syarat dia, iaitu meninggalkan salah satu rukun solat secara sengaja, solat akan batal. Kalau tak sengaja tak batal. Okey, kalau tak sengaja tak batal. Ni sengaja. Mana rukun-rukunnya? Kita belajar sebelum itulah. Okey, 13 rukun. Okey, 13 rukun tu. Kalau kita boleh ingat sekali lagi, yang pertama apa dia? Berdiri. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, niat. Yang keempat, baca Fatihah. Yang kelima, rokok serta tamakninah. Yang keenam, i'tidal dan tamakninah. Yang ketujuh, rokok, sujud dan tamakninah. Yang ke-8, duduk antara sujud dan tamakninah. Yang ke-9, duduk tahiyat akhir. Yang ke-10, baca tahiyat akhir. Yang ke-11, baca selawat ke atas Nabi. Yang ke-12, memberi salam pertama. Yang ke-13, tertib. Okey. Salah satu itu ditinggalkan secara sengaja, solat akan batal. Okey, sengaja, tahu tapi tak nak buat. Maka batallah solat. Sekiranya terlupa tidak terbatal, tetapi perlu ditambah rukun yang terkurang itu apabila ingat kembali. Okey. Jadi kalau terlupa, sembahyang tak batal. Tapi kena tambah. Kalau kita ingat kembali, ingat semula, kita tak buat benda ni, kena buatlah. Contoh, seorang yang terlupa membaca tahiyat semasa duduk tahiyat akhir, sebaliknya membaca Al-Fatihah. Ini contoh dia lah. Okey. Dia terlupa. Masa duduk tahiyat tu dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, tak kiralah berapa lama dia baca, lepas tu tengok, lah aku duduk tahiyat ni apa pula aku baca Fatihah. Maka sembahyang dia batal. Dia mula baca tahiyat. Tapi oleh kerana tempat tahiyat tu dia dah ganti dengan Fatihah, maka sunat dia sujud sahwi. Okay. Sekiranya dia teringat bila? Contohnya macam ni. Kalau dia masih dalam rakaat yang sama, dia boleh balik ke belakang. Okey, contoh. Dia terlupa rokok. Lepas baca Fatihah, dia pun turun sujud. Masa sujud baru teringat, aku tak baca Fatihah, aku tak rokok tadi. Jadi rokok tak ada, sami Allahu man hamidah, apa ni, tidak pun tak ada. Dia macam mana nak buat?
dia bangkit semula. Dia bangkit semula. Bangkit berdiri semula, dah Fatihah dia dah baca dah. Tak payah baca Fatihah lagi. Dia rokok. Sami Allahu liman hamidah. Lepas tu sujud. Sujud yang dah disujud tadi itu tidak dikira. Sebab sujud tu dia sah kalau sekiranya rukun sebelumnya sah. Dia rukun sebelumnya tak sah sebab dia tak buat. Maka dia sujud yang dia sujud tadi tak dikira. Walaupun dia dah sujud 2 kali. Dia dah sujud 2 kali dah. Baru teringat. Aku tak baca lagi. Atau aku tak rukun lagi. Dia bangun. Jelas tak setakat ni? Jelas. Okey. Jadi masa rakaat terakhir nanti sebelum salam sunat dia sujud sahwi. Tapi kalau dia teringat pada rakaat yang selepasnya, contohnya dia dah bangkit rakaat kedua dah. Baru dia teringat tadi rakaat pertama tadi aku tak rokok tadi. Terus tahiyat, terus sujud je aku perasan. Maka apa yang dia kena buat? Dia teruskan rakaat itu, kemudian dia tambah 1 rakaat. Kerana rakaat tadi tidak dikira. Dia tambah 1 rakaat. Sebab dia dah 2 rakaat lain dah. Jadi dia tak boleh kembali semula. Dia kembali semula ni kalau sekiranya dia masih rakaat yang sama. Jelas tak setakat ni? Jelas Ustaz. Hatta walau dia rakaat terakhir sekalipun. Ustaz, Ustaz nak tanya sikit. Itu kalau perbuatan Ustaz, tapi kalau bacaan contoh macam Fatihah kan? Kan katalah kita sampai masa rokok tiba-tiba ingat dah Fatihah ke belum? Macam tu. Wajib dia naik semula baca Fatihah. Itu kalau dia masih dalam rakaat itu. Ya. Kalau kata dia dah masuk rakaat kedua, dia sedar, makna kena tambah 1 rakaat lain lah. Kena tambah 1 rakaat. Sebab rakaat itu tidak dikira rakaat pertama tadi. Okey, faham. Terima kasih Ustaz. Walaupun dia duduk di rakaat terakhir, baru dia teringat. Okey, faham. Terima kasih Ustaz. Okey, sama. Okey, itu. Makna meninggalkan rukun. Kalau dengan sengaja batal. Kalau tak sengaja, terlupa, tak batal. Dia kena buat. Kena perlu tambah rukun yang terkurang apabila ingat kembali. Okey, jelas yang ni. Meninggalkan rukun. Jelas. Jelas Ustaz. Apabila menyedari kesilapannya, dia terus membaca tahiyat. Yang itu tadilah. Ini yang contoh yang ni. Yang kedua, berkata-kata. Apa maksud berkata-kata? Berkata-kata dengan sengaja dalam bahasa manusia selain zikir, doa atau kalimah daripada Quran. Walaupun dengan 1 huruf yang difahami untuk kepentingan solat. Okey. Berkata-kata dengan sengaja. Okey. Selain daripada zikir tak apa. Okey, contohnya dia lepas waladhdallin amin subhanallah alhamdulillah Allah akbar. Tak apa. Kalau berdehem Ustaz? Kalau kita berdehem? Berdehem ni benda yang sangat khilaf antara mazhab. Tapi mazhab kita kalau berdehem tu kalau dua huruf lah dia kata, 2 huruf boleh membatalkan solat. Jadi kecuali kalau kita nak baca Fatihah. Nak baca Fatihah tak boleh. Kena berdehem baru boleh baca Fatihah. Maka boleh berdehem. Tapi kalau sekiranya selain daripada Fatihah, tak payah berdehem. Sebab yang lain sunat. Jelas tak? Jelas Ustaz. Okey. Ustaz, kalau yang doa tu, kalau doa tu kita baca dalam bahasa Melayu, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Oh, tak boleh. Kita pakai tak boleh. Walaupun benda tu masih ada khilaf, tapi yang kuatnya kata tak boleh. Kita kena doa dalam bahasa Arab, tak apa. Oh. Kalau nak bahasa Melayu, kena dalam hati. Oh, dalam hati boleh? Dalam hati boleh. Okey. Okey.
Walaupun kita bercakap itu untuk kepentingan solat. Benda ni ada hubungan dengan solat. Contoh, seperti berkata kepada imam yang tersalah bilangan rakaat. Teringat tak? Tok Imam nak bangun ni, rakaat ke-5. Makmum kata, jangan berdiri. Atau makmum kata duduk. Maka batal sembahyang makmum tu. Begitu juga kalau tiba-tiba imam terlupa baca Fatihah. Macam mana kita nak tegur imam? Imam ni terlupa baca Fatihah. Dia mula-mula lepas Allahu Akbar tu, Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Tu baca wadduha. Fatihah tak baca ni. Macam mana nak buat? Kita makmum nak tahu macam mana? Subhanallah. Kalau subhanallah, nanti tercengang imam tu. Kalau dia kata subhanallah, imam kata, aku mana ada salah baca? Wadduha wal laili idza saja. Betul, dah bacaan aku. Nanti dia. Makmum baca dengan kuat ke Ustaz? Dia baca pula. Maknanya kata bismillahirrahmanirrahim. Misalnya inna a'tayna, lepas tu makmum sedar dia pun cover. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh tak gitu Ustaz? Okey, sepatutnya makmum kena begitu. Sebab kalau dia sebut subhanallah, imam tak faham. Imam kata kat mana aku salah ni? Jadi makmum kena baca Fatihah. Membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Contohnya macam tu. Okey. Jangan pula kata imam Al-Fatihah. Makmum batal. Imam makmum kata Al-Fatihah, makmum batal. Habis itu, berkata-kata dengan sengaja. Tapi berkata-kata dengan tidak sengaja, macam mana pula? Tak sengaja. Ada lagi tak? Tak. Okey, ke atas. Berkata-kata dengan tidak sengaja, kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, tidak lebih daripada 6 perkataan. Tak sengaja ni, memang tak sengaja sungguh. Tak sengaja. Dan lupa, memang tak sengaja sungguh, memang lupa sungguh. Contoh macam ni. Kunci kereta. Kita letak tepi pintu contohnya, asalnya duduk atas meja, kita pun letak tepi pintu. Ataupun kunci kereta tu duduk atas meja, tiba-tiba kita letak atas almari. Contohnya lah. Lepas tu ayah kita cari kereta. Ayah kita, mak kita tak kira cari. Suami kita ke isteri kita cari. Kita tengah sembahyang ni. Kata mana kunci kereta ni? Tadi dekat sini. Kita dengan tersalah, tak sengaja. Tiba kita kata, atas meja. Tak sengaja. Memang tak sengaja. Terlupa sungguh. Memang spontan macam tu. Terjawab atas meja, kita kata. Sebab kita letak atas meja. Asal duduk tepi pintu, buat atas meja. Kita letak atas meja. Okey. Yang itu tidak membatalkan sembahyang. Baru 2 perkataan, atas meja. Tapi kalau panjang sangat, tak batal lah walaupun tak sengaja. Contoh, dia kata, mana kunci ni? Atas meja, tengoklah elok sikit tu. Tak nampak ke? Tu memang terlebih lah tu. Walaupun dia kata tu tak sengaja, tapi ayat tu dah panjang, maka dikira membatalkan sembahyang juga. Kalau sekadar 4-5 patah perkataan tu boleh lagi. Syarat tidak sengaja. Tapi kalau sengaja, satu patah perkataan yang difahami, satu huruf yang difahami pun, maka itu pun boleh membatalkan sembahyang. Contoh apa? Satu je. Bunyi sekali disebut. Aduh, 2. Satu je. Jom, gi. Gi itu pergi.
Tak apalah. Yang mana yang boleh memberi faham. Okey, habis itu berkata-kata. Tapi insya-Allah kita taklah ada berkata-kata dalam sembahyang. Ini contoh je lah ya. Payahlah kita nak bercakap dalam sembahyang. Menjawab salam dalam sembahyang pun tak boleh. Jawab salam. Orang beri Assalamualaikum. Kita pun Waalaikumsalam. Pun batal kat sembahyang. Walaupun yang beri salam tu imam. Kita duduk ikut belakang sama imam. Imam lepas baca tahiyat akhir dia pun Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun Waalaikumsalam warahmatullahi. Pun batal juga. Walaupun kita jawab imam. Sebab situ bukan tempat jawab. Okey, habis itu. Yang ketiga, berhadas. Berhadas atau didatangi hadas. Sama ada hadas kecil atau hadas besar ketika sedang solat. Maka solat batal. Okey, apa hadas kecil? Terkentut, terkencing, terberak. Semua tu ada. Terberak pun ada kecil lagi. Tengah sembahyang tu, maka batal sembahyang. Ataupun berhadas besar ketika sedang solat. Okey. Kalau keluar mani sedang solat tu, itu pelik lah. Payah nak berlaku tu. Mungkin tengah-tengah solat tu keluar haid. Okey. Maka itulah kata ketika sedang solat. Maka solat akan batal. Yang keempat, makan atau minum. Makan atau minum. Rasanya tak ada orang tengah solat tu dia makan dengan minum. Okey. Payah nak carilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil ambil air lagu. Rahmanirrahim, tak ada orang buat macam tu. Okey. Cuma yang berlaku ialah menelan sisa makanan yang ada di celah-celah gigi akan membatalkan solat. Ada sisa makanan terlekat celah gigi. Kita pun main dengan lidah. Lalu telan. Maka itu batal. Kalau tertelan tak mengapa. Contoh dia kawat dah supaya tak tertelan, tapi tertelan juga. Okey. Jadi kalau sekiranya makanan tu dah keluar, kita luahkan saja. Kalau kita rasa boleh dikeluarkan, keluarkan saja supaya kita tidak tertelan. Okey. Buah kat tu kat ujung tu kita ambil dengan jari kita. Bukan najis pun. Tapi jangan main-main dalam mulut kita tertelan, yang tu boleh batal. Sebab kita ada masa ataupun kita ada kita boleh mengeluarkan makanan tu. Tapi kita duduk main dengan lidah dalam mulut. Makanan tu, sisa tu. Maka itu akan membatalkanlah macam tu. Begitu juga sisa-sisa air. Lepas tu kalau kita lepas makan, lepas minum air manis, kena berkomor. Kena berkomor untuk kita solat. Jangan tak berkomor. Nanti kita akan rasa kesan-kesan makanan atau kesan-kesan minuman manis tu. Yang tu dia kalau kita telan boleh batalkan puasa. Batalkan solat lah. Puasa pun boleh batal juga. Okay. Itu yang keempat, makan dan minum. Jelas setakat ni? Jelas Ustaz. Cuma satu je Ustaz nak tanya. Kalau orang contohlah kalau dia tahan rasa macam nak tahan kencing. Itu makruh ke apa Ustaz? Itu makruh je hukum dia. Tak apa boleh tahan tapi hukum dia makruh. Baik Ustaz. Okey. Yang kelima, melakukan gerakan yang banyak. Okey. Ini dalam mazhab kita. Pergerakan yang banyak tu apa dia? Iaitu 3 kali berturut-turut. Atau lebih. Yang bukan perbuatan solat. Kalau perbuatan tu perbuatan solat, tak apa. Ini bukan perbuatan solat.
3 kali berturut-turut. Berturut-turut tu maksud bersambung lah. Bersambung. Kalau sekali baca rakaat pertama, sekali rakaat kedua, sekali rakaat ketiga tu tak dikira. Itu bukan dikira berturut-turut. Okey. Contohnya mengangkat dan menurunkan tangan sebanyak 3 kali. Angkat turun, angkat turun, angkat turun. 3 kali. Maka dia boleh membatalkan solat. Okey. Dan tapi begitu juga menggerakkan badan keseluruhannya, mana dia huyung ayang, macam itulah. Sebab ada juga orang sembahyang sambil macam tu. Tapi kalau sekiranya dia lelah ke apa, ada masalah, dia tak boleh nak kawal, tak ada masalah. Ini saja dia buat, maka itu boleh batalkan. Dan melompat dengan sekali lompat. Lompat dia tak tunggu 3 kali. Sekali lompat tu dikira batal dah. Sebab dia lompat ni dikira berlawanan dengan sifat solat. Sifat solat ni kita kena berdiri, diam, tiba-tiba melompat macam orang main sukan pula. Tak nampak dah dia ni sedang solat. Maka kalau lompat walaupun sekali dia boleh membatalkan solat juga. Cuma ada kecuali. Boleh bergerak. Iaitu kecuali dalam solat khauf. Solat khauf. Solat khauf ni ialah solat ketika perang lah, dalam keadaan ketakutan. Kita solat berlari pun tak apa. Masa tengah perang tu solat tak boleh tinggal. Tengah berlari masa perang tu. Di sana berisi, tapi masih kita boleh solat. Itu tak apa. Walaupun tidak ada gerakan sangat, okey, tak ada nak rukuk, nak sujud, boleh. Niat je rukuk sujud tu. Itu masa solat khauf. Ataupun solat sunat semasa musafir. Boleh gerakan yang banyak. Okey, dalam musafir boleh tengah berjalan tu, dia orang musafir zaman dulu jalan kaki ya. Masa tengah berjalan kaki tu nak solat sunat ataupun solat wajib tak boleh. Solat wajib dia kena berhenti. Solat sunat dia boleh dalam keadaan berjalan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan kaki ni. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Banyak langkah ni, tak apa. Lepas tu masa rukuk dia rukuk lah. Allahu akbar, dia rukuk, dia berhenti lah. Yang ini tidak mengapa. Apabila menggerakkan jari berulang kali kerana bertasbih atau menggarukan gataran tidak membatalkan solat. Tapi kalau jari tidak dikira, jari ni tidak dikira. Jari itu dikira gerakan yang kecil. Maka tidak dikira membatalkan solat. Walaupun banyak. Ustaz. Ya. Itu kan kalau jari selalu saya penuh perasan lah dalam dalam surah kan. Kadang-kadang ada orang yang dia bila dia tahiyat tu, bila asyhadu alla ilaha illallah tu kan, angkat tangan tu dia goyang tangan tu, tak apa Ustaz. Goyang tangan ke goyang jari? Goyang jari telunjuk tu. Maknanya bila dia bawa naik atas, bila kita yelah bila kita tunjuk lah asyhadu alla ilaha illallah. Lepas tu start. Dia pun start goyang ke jari dia tu. Saya pun dah nampak lah gitu. Itu mazhab lain. Oh. Macam mazhab Maliki contohnya sunat menggerakkan jari daripada awal sampai akhir. I see. Faham. Okey, mazhab lain dia memang ada. Okey, terima kasih. Mazhab kita cuma sekali je, naik atas tu sekali je. Geraknya. Jadi tak ada pelik lah. Kita pelik sebab dia datang kat kita. Kalau kita pergi kat tempat dia pula tengok kita pelik. Tapi dia tengok orang Melayu juga Ustaz Yalah. Orang Melayu tu bermazhab lain lah tu. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey. Mungkin orang Melayu ni payah nak kata nak bermazhab Maliki, tapi mazhab Saudi lah kot. Okey.
Apabila menggerakkan jari berulang kali kerana bertasbih atau menggarukan gatal atau lain-lain tidak membatalkan solat. Kalau kita banyak kali tak apa. Contohnya gatal sangat kat dahi ni. Okey, kita pun jari kat dahi, kita pun ini 20 kali pun tak apa. Jari tidak apa. Okay. Tapi kalau kita buat macam ni, itu ini anggota besar ni. Itu tak boleh lah. 3 kali batal lah. Ustaz, macam mana kalau ada tengok macam orang kan bila dia solat jemaah dengan isteri dia, anak-anak kecil kadang dia panjat, lepas tu ada yang datang dekat kaki, lepas tu dia ambil dukung sekejap macam mana Ustaz? Tak apa, boleh yang tu. Boleh? Yang tu boleh. Okey. Sebab Nabi pun pernah buat kepada cucu dia. Jadi boleh angkat. Kalau tolak tepi boleh Ustaz? Tolak tepi pun boleh, tapi jangan tolak kuat sangat. Nanti kita berhenti semayang nanti. Tengok bum terbaring. Angkat tak apa, dukung tak apa. Begitu juga yang saya tengok orang Melayu ni lah kan. Dia takut sangat gerak ni sebenarnya. Sebab tu kalau kita dalam berimam, apabila sah kosong depan, payah orang nak beri penuhkan tu. Dia takut batal. Padahal bergerak tak ada masalah pun. Pergi ke depan tu. Okey. 3 kali macam mana? Sebab ni kita dalam live payah nak kata. Ni kata ni kaki kanan, ni kaki kiri. Okey. Kita pergi satu. Okey. Kita pergi satu. Lepas tu kiri pula pergi. Yang kiri ni tidak dikira sebenarnya. Kanan pergi, kiri pergi tu dia ke satu dah. Dia ke satu. Bukan makna kanan satu, kiri satu. Tak. Kita pergi kanan, kiri tu dia ke satu. Dia sebenarnya tak ada masalah pun. Nak ke depan. Okay. Tapi orang Melayu ni, dia akan langkah ke kanan satu, dia pun berhenti. Lama dia berhenti. Relax. Lepas tu langkah kiri pula. Senyap pula. Lepas tu langkah lagi. Senyap lagi. Lama betul nak sampai. Padahal benda tu mudah je. Zat. Dah sampai tak ada masalah. Biasanya tengok solat beriman tak? Macam mana orang kita nak pergi ke depan? Bukan macam tu Di slow motion je. Slow motion. Senyap. Lepas tu senyap. Udah tak ada apa-apa pun. Pergi je lah ke depan tu. Ustaz, minta maaf saya nak tanya. Dia kalau kata kita nak pergi ke depan tu, katalah contoh macam kita selalu kena tak, seorang perempuan tengah-tengah ni dia elok je bangkit, duduk kat depan tu. Lepas tiba dia nak keluar. Itu dah rasa nak tak tahan sangat tu. Jadi kita kat belakang ni dah tengah baca Fatihah ni. Apa kena gaya? Maknanya tangan kita tu dalam keadaan mana? Dalam keadaan qiyam ke atau dalam boleh kita orang perempuan Ustaz faham lah dengan kain dia lagi kan dengan dah nak mesti nak pegang kain nak pergi ke depan tu misalnya. Habis kena gaya kita punya tangan tu maknanya qiyam kita, makna pergerakan kita tu tangan kita dalam keadaan mana? Dalam keadaan qiyam ke atau kita boleh lepas ke tangan kita? Pegang kain pun pergi depan. Kena? Dia tak ada masalah. Nak Mana pegang kain pun tak apa. nak pegang kain pun tak apa. Boleh pegang kain. Tangan tu duduk kat dada tu sunat je dekat ni. Tak gini, maknanya kan kita tengah contohlah baru ni saya saya tarawih kan. Tengok molek duduk belakang tu, kita dah angkat takbir, kita pun ni nak Fatihah, dah Fatihah pun. Maknanya tengok kosong. Memang kena isi lah kan. Orang lain Ustaz memang tak nak pergi lah. Jadi dah saya nak pergi, tangan saya tu gitu juga lah. Tangan saya masih dalam keadaan qiyam pun pergi jalan depan tu. Jadi dia pergerakan dia tak kena juga lah Ustaz kan. Jadi maknanya macam mana nak cerita tahu. Bila kita tangan kita duduk perut,
nak bawa ke depan dengan nak mengela kain telekung semua tu. Jadi dan nak kabarnya perlu ke kita lepaskan tangan kita, angkat kain ke depan, lepas tu letak balik tangan ke perut. Ke macam mana? Boleh belaka. Boleh belaka. Maknanya benda tu tidak membatalkan lah maknanya. Tak. Alright. Okay Ustaz. Nah, InsyaAllah. Yang keenam, terkena najis. Terkena najis yang tidak dimaafkan pada badan, pakaian atau tempat solat boleh membatalkan solat. Okay. Najis tidak boleh kena pada badan, pakaian ataupun tempat solat. Apa maksud tempat solat? Saya dah jelaskan dulu. Itu tempat anggota kita kena. Kalau katakanlah kita sembahyang atas sejadah, habis sejadah tu ada teh air seketul. Tak apa, boleh. Tak ada, sembahyang masih sah. Yang penting anggota kita ataupun pakaian kita tak kena teh ayam tu, tak ada masalah. Boleh. Itu masuk tempat solat. Tempat solat itu tempat yang menyentuh badan ataupun pakaian kita. Okey. Kalau sekiranya najis itu dapat dibuang serta-merta, solat tidak batal. Okey. Contohnya najis itu najis kering, dia tak melekat. Okey. Ada tahi burung kering jatuh kena pada patah pakaian, tahi cicak kering. Jadi apabila jatuh tu, kalau kita biar tengok je batal. Tapi kalau kita buang dengan segera tidak apa. Contoh jatuh atas bau kita pun tak bau contoh tak bau. Okey, kena jatuh pam tu kita pun macam tu. Maka solat tidak batal. Syaratnya kering lah. Kalau yang basah kita buat tu nampak kesan melekat tu tak boleh lah. Contohnya seperti tahi cicak yang kering terjatuh ke atas pakaian orang sedang solat tapi dapat ditepis serta-merta. Jatuh je dia pun buang. Itu tak apa. Tapi kalau dia biar, maka batal solat dia. Najis yang tidak dimaafkan. Tapi kalau sekiranya najis itu najis yang dimaafkan, tidak batal solat. Contoh macam apa? Contohnya bulu kucing. Bulu kucing tu sebenarnya najis. Yang terpisah daripada badan dia tu najis. Okay, bulu kucing yang terpisah daripada badan. Yang masuk kat badan tu tak najis. Yang terpisah daripada badan najis. Tapi kucing tu biasalah kan kita ada bela kucing duduk main kat buat apa? Tengah sembahyang tu dia melilau, duduk celah kaki kita. Jadi mungkin ada bulu-bulu kucing yang melekat pada kain kita ke, seluar kita ke, maka itu tidak mengapa. Itu dimaafkan. Kerana kucing itu adalah binatang yang memang susah nak elak, dia duduk dalam rumah. Okey. Tapi kalau kita yang ambil bulu kucing, bubuh dalam poket kita, itu batal. Tak boleh kita menanggung najis. Kita cabut bulu kucing, kita pun bubuh dalam poket. Itu tak boleh. Itu batal. Okey. Tapi tak sedar, tengok-tengok. Lepas sembahyang tu tengok, ada bulu kucing rupanya kat poket. Itu tak apa. Sebab kucing banyak. Tapi kalau bulu lain tak boleh. Tengok-tengok ada bulu apa. Bulu singa ada dalam poket. Tu pelik tu. Itu boleh batal lah. Sebab tak mana sabuk ada kan. Kecuali dia ni kerja dia jaga singa. Kerja kat zoo negara jaga singa. Adalah kena bulu singa. Itu tak apa sebab memang kerja dia. Dia macam ni bab najis ni, kalau bulu tu bulu yang binatang yang tidak dimakan, tidak dimakan. Bulu yang
binatang tu tidak dimakan. Contoh kucing, rimau, singa. Okey. Sekiranya terpisah daripada badan dia, bulu tu najis. Kalau binatang tu binatang yang boleh dimakan, tidak najis. Contohnya bulu biri-biri, orang potong bulu biri tu buat kain, buat baju sejuk ke, itu tak apa. Ataupun bulu ayam, kita cabut bulu ayam jantan kan dulu masa kecil-kecil dulu buat main kan. Apa ni buah kat tak tahulah. Saya dulu ambil tu buah dekat getah tiup basikal tu, lepas tu buat timbang dengan kaki. Pernah tak main dia tu? Pernah Ustaz. Atau main orang dulu kan. Sekarang tak jumpa dah. Timbang bulu ayam. Buat dekat apa ni? Tiup. Okey. Jadi tu tak apa. Pasal apa? Ayam orang makan. Itu tidak dikena najis. Mana Ustaz kalau kata wallet kan? Wallet Wallet kulit duduk dalam poket umpama tak apalah kan? Kulit apa tu? Kulit tu kulit kan kulit kerbau. Mana? Kulit buaya ke? Buaya orang makan tak? Tak ah. Tak. Dia gini, dia bab kulit ni dia ada satu bab dalam fiqh, nama dia ialah dibagh ataupun kita kata apa ni samak. Samak. Tahu samak kulit? Tak tahu samak kulit. Kalau kita belajar gini ya. Kulit binatang ni yang bangkai hukum dia najis. Okay, tak kira lah. Lembu mati, kulit dia najis. Kucing mati, kulit dia najis. Rimau mati, buaya mati, semua kulit najis. Kalau yang bangkai ni, hukum najis. Bangkai itu sendiri najis. Tapi kulitnya boleh dimanfaatkan. Dengan cara samak. Okey. Macam mana samak tu? Ambil kulit tu, bersihkan dengan air yang bersih, air mutlak, campur dengan bahan yang tajam, bahan tajam macam kapur ke apa ke, tak kira lah yang bahan kimia ke, yang boleh hilangkan dia punya lendir-lendir, darah-darah apa semua yang melekat kat kulit tu, hilang semua, lepas tu dijemur kering. Lepas jemur kering, mana lepas waktu tu, bersihkan dengan air bersih balik, kemudian jemur kering. Lepas jemur tu, kalau kena air balik memang tak bau dah. Maka itu telah sempurna dipanggil samak tu, maka kulit itu hukumnya bersih, suci. Boleh dimanfaatkan walaupun asalnya daripada bangkai. Contohnya kulit buaya. Buaya mati memang bangkai. Kulit dia tu boleh diambil, dibersihkan macam tadi, dibuang segala lendir-lendir dia apa semua tu, dibasuh dengan air yang mutlak, kemudian dijemur sampai kering. Kemudian kalau yang kering tu, kalau kita curah air dia pun dia dah tak berbau dah, dia kira dah okey dah. Maka itu dinamakan samak. Maka itu boleh. Mana Ustaz katalah contoh wallet kita lah kan, wallet kertas ke yang buat daripada kulit buaya kan. Kita dapat benda tu dah dalam bentuk wallet dah. Jadi kita kira dia dah samak dah tak ke kan tak? Samak dah tu. Sebab kira samak lah kan? Kita kata samak sebab kalau kita tumpah air kena situ, ada bau busuk tak? Ada. Ada. Maka sempurnalah. Ada lah. Betul lah tu. Okey, terima kasih Ustaz. Adakah syarat nak samak ni kena orang Islam? Tak. Yang penting proses samak, tak kira siapa buat pun. Sebab tu kalau misalnya ada dompet, wallet datang daripada China ke mana ke, kita kata memang confirm ni kulit lembu tak semelih punya ni. Najis ni betul. Tapi apabila dia dah masuk proses itu, maka itu dah dikira suci, boleh buat sembahyang. Kecuali kalau kulit itu kulit babi. Itu tak boleh lah.
Kulit lain semua boleh. Kulit yang munasabah lah, bukan semua kulit. Ada kulit tak munasabah. Kulit ayam orang tak buat Kulit ayam orang makan saya. Okay, Ustaz, terima kasih. Sama. Yang ketujuh, terbuka aurat. Terbuka aurat. Apa maksud terbuka aurat? Terbuka aurat dengan kadar yang lama. Sama ada dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Seperti ditiup angin. Itu tak sengaja. Atau ditarik oleh anak-anak. Tetap membatalkan solat. Apabila ditutup dengan cepat, solat tidak terbatal. Kalau sekejap tak batal. Contohnya kena tiup angin. Kalau kata sengaja selok kain tu, tak pernah sabar, tak ada orang nak buat macam tu. Tapi boleh berlaku. Kipas angin kuat sangat, betul-betul dengan kita. Kita pula pakai kain pelekat. Kipas angin tu rendah. Orang pun buka kipas, zoom, naik ke atas. Okey. Jadi, ternampaklah sampai ke peha. Jadi, kalau kita cepat-cepat tutup, tak batal. Tapi kalau kita biar je, maka batal. Okey, terbuka aurat dengan sengaja pada kadar yang lama. Lama tu macam mana? Berapa kadar 15 minit? Tak. Makna lama tu lawan pada segera. Mana kalau segera tu, terbuka je, terus kita tutup. Kalau lama tu kita biar. Walaupun sekejap, biar je. Lepas tu baru tutup, tak adil. Jelas Ataupun anak-anak pergi selok. Pun tak boleh. Itulah kalau dia selok saja tak buka aurat, tak apa. Ustaz, kalau kita tengah baca Fatihah dah habis, lepas tu masa kita nak rokok tu baru kita perasan ternampak kaki. Itu kira kadar lama ke ataupun pasal kita baru perasan? Okay, batal ke tak batal? Kita itu atas kita lah, kita rasa macam mana. Kalau kita rasa ni baru ni, tak apa lah. Kita tutup cepat-cepat. Kalau kita rasa macam masa Fatihah tu dah terbuka tapi tak perasan, kira lama tu kira macam batal lah ya Ustaz. Okey, begitu kalau anak-anak. Okey, tapi payah juga ada kes tu. Ayah semayang pakai kain pelekat. Anak masuk dalam kain pelekat tu. Allah nahi ayah. Payah nak buat. Bukan dia selak, dia masuk masa tengah berdiri tu. Okey. Terbuka aurat dengan tapi tutup dengan segera tak apa. Yang ke-8, berpaling dari arah kiblat. Apa maksud berpaling? Iaitu berpaling dada. Selain daripada solat khauf. Solat khauf ni itu solat ketika perang dan kadang ketakutan. Masa tu nak berpaling dada ke berpaling apa ke tak kira. Boleh. Sebab dalam keadaan ketakutan masa tu. Kita pun takut musuh. Jadi masa tu kemungkinan kita akan, masa tengah perang mungkin kita akan berpaling daripada arah kiblat sebab ada musuh sana dan sebagainya. Itu tak apa. Boleh. Ini nak tunjuk apa? Dalam keadaan perang sekalipun tetap kena solat. Kalau dalam keadaan perang tetap kena solat daripada pukul 20 ni pukul berapa? 8. 20 pukul 8. Kalau dalam keadaan perang pun wajib kena semayang. Jadi kalau tak perang, jangan haraplah. Wajib jugalah tu. Jangan duk kata ni. Dalam solat khauf, solat ketakutan ni dan perang, seseorang mungkin terpaksa malingkan dada dari kiblat untuk mengelakkan senjata musuh atau seumpamanya dan tidak membatalkan solat. Kita tak menghadapi suasana ni. Tapi kalau dah perang macam tu lah. Jangan tinggal sembahyang pula. Habis itu. Berpaling dari arah kiblat. Tapi kalau sekiranya Ustaz, kalau macam
ini Ustaz sebut apa keadaan perang kan? Kalau kita macam kalau serupa juga tak keadaan dia kalau kita dalam kapal terbang umpamanya lah. Dalam kapal laut tu tak apa tak? Tak apa. Sebab kita tak tahu Kita kan. yang pertama kalau kita dalam keadaan dalam kapal terbang ataupun ke laut, yang paling utama sekali kita kena kalau boleh menghadap arah kiblat, ada ke arah kiblat dulu. Lepas tu dia nak pergi mana ikutlah. Kalau boleh, kalau tak boleh nama tu walu fasama wajhullah lah, mana kamu menghadap di situ wajah Allah, kamu menyembah Allah jelah. Okay. Tapi kalau sekiranya kita tersalah kiblat, maka tidak mengapa. Kita dah usaha kita pergi satu tempat yang kita tak biasa situ. Dan tak ada orang kita boleh tanya. Ataupun kita tersalah kiblat. Masuk dalam masjid dah, duk ingat ke kiblat arah ni. Kita pun semayang, rupanya kita terbalik. Ke depan tu kita ke belakang. Ada boleh berlaku tu. Kita pun semayang sampai salam. Lepas tu pas salam orang tegur. Maka semayang kita dah dikira sah. Tak perlu diulang. Tapi kalau sekiranya kita tengok orang, kita masuk satu tempat, dia ni memang salah hadap kiblat. Macam mana kita nak buat? Kita biar dia macam tu ke? Ataupun kita buatkan dia untuk menghadap arah kiblat yang betul? Macam mana nak buat? Macam mana? Kita tak boleh biarkan, kita kena tukar dia. Kalau kita boleh cakap, tak ada masalah. Kita boleh bercakap pada orang yang semayang untuk menegur dia, boleh. Kalau dia kat sebelah boleh, kita senggol sikit tak? Ya. Kalau dia contohnya sebelah kita kata kat dia, contoh dia terbalik kan. Kita kata kat dia, kiblat ke arah belakang awak. Boleh, tak ada masalah. Silap kiblat tu, kita tak apa, kita tak semayang. Dia boleh kita tak semayang, kita boleh bercakap dengan dia. Kalau kita tengah semayang tak boleh lah. Kita ni tak semayang, kita tengok ni salah. Kata, dia kiblat salah tu, ngadap ke belakang. Maknanya Ustaz, dia kawan tu tengah semayang, kita yang tak semayang ni kita boleh bagi tahu dengan harapan dia boleh dengar. beritahu dengan kata-kata. Okey, baik. Kata awak salah kiblat tu, ngadap ke belakang sebenarnya. Maka dia dengar pun dia ngadap ke belakang. Okey. Faham Ustaz. Okey. Tapi kalau sekiranya kita tak tahu nak buat macam mana, sebab bukan ngadap ke belakang, dia ke kiri sikit. Ataupun ke kanan sikit. Tapi kalau kita kata ke kanan, kita ke kanan tu banyak angle yang kita boleh pergi. Mungkin kalau dia paling salah juga. Dia macam mana kita buat? Kita boleh pegang dia, palingkan dia. Bagus. Arah ni, pegang dia. Kita boleh pegang dia, arahkan dia. Pegang dua bahu dia ke? Kita beri ke sini ataupun ke sini ke? Boleh pegang. Kita duduk belakang dia lah, bukan depan dia, belakang dia. Kita pegang, kita pusingkan ke arah kiblat yang betul. Kita pegang dia, pusingkan, dia kata, apa pegang-pegang ni? Mayan dia batal. Dia sebagaimana yang kita katakan menghadap kiblat ni, dia adalah benda yang kita kalau kita pergi satu tempat, kita usahakan dulu untuk cari kiblat yang betul. Sama ada dengan tanya orang ataupun apa-apa petunjuklah dengan apps. Kalau tak ada apps, mungkin kita tengok arah matahari kalau kita tahu. Maka apabila kita dah cari seluruh ni, kita pun saya rasalah sebab tak yakin. Kita kata kemungkinan besar kiblat arah ni. Maka kita pun semayang arah tu. Tiba-tiba rakaat kedua kita berubah. Kita salah ni. Patut kanan sikit. Dan boleh ubah. Rakaat kedua, ubah. Boleh. Lepas tu rakaat ketiga ubah lagi. Pun boleh juga. Kalau sekiranya kita kata, ni salah ni. Sini. Jangan pusing dia kata 60 darjah sudahlah. Dia benar tu. Okey. Habis itu. Yang seterusnya ialah berubah niat.
berubah niat kepada solat lain. Seperti mengubah niat solat fardu kepada solat fardu lain dengan sengaja. Okey. Dia niat tadi sembahyang Zuhur. Okey. Sembahyang Zuhur. Lepas tu tengah-tengah sembahyang, dia kata solat Asar lah, dia kata. Oh, tak boleh lah. Batal lah sembahyang sebab dia ubah niat. Begitu juga berniat akan keluar dari solat jika ada sesuatu yang akan berlaku. Ini pun akan membatalkan solat. Jadi batal juga solat. Contohnya dia tengah sembahyang, dia ni sebelum dia ada janji dengan kawan dia telefon. Kawan dia kata, aku dalam perjalanan ni nak pergi rumah kamu ni. Lama dah kita tak jumpa. Sejak grade UAE dulu. Tak pernah jumpa. Dah 5-6 tahun dah. Ni aku ni ada kat ni kawasan kamu lah ni. Jadi tahu alamat rumah pun dah tahu. Jadi saya nak pergi ni jalan perjalanan ni. Masa tu waktu sembahyang dah masuk. Kita pun kata tak apalah, aku sembahyang dulu lah. Tapi dalam hati niat. Tapi kalau sekiranya dia pecik loceng, bunyi tenteng loceng tu, aku akan berhentilah solat. Dia niat macam tu. Masa tengah sembahyang tu. Dia pun solat dan kadang dia menunggu kawan. Dia kata kalau kawan tu sampai, aku stop solat ni. Buka pintu dulu. Kalau dia ada niat macam tu, masa tu juga solat dia batal. Tak tunggu kawan dia petik loceng, tak perlu. Jelas? Faham Ustaz. Yes. Mana dia ada niat nak keluar daripada solat jika sesuatu yang akan berlaku. Maka solat batal ketika itu juga. Itu berubah niat. Yang ke-10 murtad. Okey. Yang ke-10 murtad. Murtad ni adalah keluar daripada Islam sama ada melalui perkataan, perbuatan dan keyakinan. Maka batal lah. Okey. Contohnya tengah-tengah semayang dia kata Islam ni dah hati dia lah. Islam ni tak sesuai dah sekarang ni. Dan sebagainya. Kata apa-apa perbuatan lah. Ataupun dia lah perbuatan ataupun keyakinan, perkataan, dia keluar perkataan yang menyebabkan murtad lah. Dia kata Allah ni tak berkuasa contohnya. Dan apa-apalah yang penting maknanya menunjukkan bahawa dia dah keluar daripada Islam, maka batal lah sembahyang dia tu. Tapi kalau ikut logiknya, kalau dah gitu buat sembahyang, buat apa kan? Tapi murtad tu membatalkan solat. Yang ke-11 memanjangkan rukun pendek dengan sengaja. Okey, ni contoh. Ini boleh batal solat juga ni. Rukun tu rukun pendek, tapi dia panjang lebih pada rukun yang panjang. Contohnya menambah doa yang panjang ketika i'tidal sehingga menjadikan i'tidal lebih lama daripada berdiri tegak. Okey. Dia berdiri tegak baca Allahu Akbar, baca doa iftitah, dah baca surah, baca Fatihah, dah baca surah, dia pun rukuk. Rukuk tu tak apalah. Rukuk rukun panjang. I'tidal, sami Allahu hamdah, berdiri lama sungguh kalau banding dengan dia berdiri tegak tadi lama hak ni lagi. Maka batal sembahyang dia. Sebab i'tidal tu rukun pendek. Begitu juga contoh lain, duduk antara dua sujud lebih lama daripada tahiyat akhir tu. Sedangkan duduk antara dua sujud tu rukun pendek. Paling panjang pun kita baca doa tu lah, Rabbi fili warhamni wajbuni wafa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Tapi panjang duduk antara dua sujud tu, lebih lama daripada baca tahiyat lagi. Maka itu juga boleh membatalkan solat. Itu memanjangkan rukun pendek dengan sengaja. Tapi kalau dia jahil, tak apalah jahil. Taklah batal. Tapi sampai bila nak jadi jahil? Tak belajar.
Yang ke-12 mendahului imam. Ini kalau sembahyang berjemaah. Macam mana mendahului imam? Solat batal apabila makmum mendahului imam sebanyak 2 rukun fi'li dengan sengaja. Okey. Tapi ni pun payah juga berlaku ni. Tok imam masih berdiri tegak. Baca Fatihah, baca surah. Makmum ni pergi rokok. Makmum rokok. Tok imam tak rokok pun lagi, makmum rokok dulu. Tak batal lagi. Makmum sami Allahu liman hamidah. Okey. I'tidal. Tak batal lagi. Dia pun, Tok imam masih berdiri ni. Baca surah tak habis lagi. Dia pun tunduk nak turun sujud. Okey, apabila dia dah tunduk nak turun sujud tu sampai hak rokok dah, mana orang tak panggil berdiri dah, maka ketika itu sembahyang dia batal. Kerana mendahului imam sebanyak 2 rukun fi'li dengan sengaja. Apabila makmum mendahului imam secara tidak sengaja, seperti ketika bangun dari sujud, dia mendapati imam masih sujud. Dia perlu duduk menunggu imam yang sedang sujud dalam kedudukan itu. Okey. Dia tak boleh sujud sekali lagi. Okey. Duduk ingat ke imam dah bangun daripada sujud. Sujud pertama dia dah duduk dah. Dia Allahu Akbar, baca Rabbil Fili, tengok imam masih sujud lagi. Dia tak boleh sujud ikut imam semula, tak. Dia kena tunggu imam yang sedang sujud dalam keadaan itu. Itu tidak mengapa. Boleh Boleh, Ustaz. Okey, makmum tidak boleh mendahului imam sebanyak 2 rukun fi'li dengan sengaja. Kalau mendahului imam dengan 1 rukun dengan sengaja, hukum dia haram lah. Hukum dia haram. Tapi tidak membatalkan solat. Kalau 2 rukun, haram tu tak haram lah. Tapi 2 rukun dia membatalkan solat. Mendahului imam sebanyak 2 rukun. Dia membatalkan solat. 1 rukun tetap haram tapi tak batal. Begitu juga ya. Dia sebenarnya ada mendahului imam ataupun kemudian daripada imam 2 rukun dengan sengaja pun membatalkan solat juga. Kemudian daripada imam 2 rukun dengan sengaja. Contohnya macam ni. Lepas imam baca Fatihah, biasa imam, contohnya lah kita sembahyang Zuhur lah. Kita ikut imam solat Zuhur. Imam biasanya lepas waladhdallin amin, walaupun kita tak dengar dia baca sebab sembahyang Zuhur kan. Tapi kebiasaan lepas Fatihah dia baca surah. Okey. Dia dalam sembahyang sembahyang sir ni, sembahyang yang tak dengar imam bersuara ni, contoh solat Zuhur, kita dengan imam, kadang-kadang kita dulu pada imam, kadang-kadang kita bersama imam, itu tak ada masalah. Yang tak bolehnya kalau fi'li perbuatan, kalau bacaan tak apa, kita dulu pada imam pun tak apa, bacaan tak ada masalah. Okey. Okey, lepas imam, masa imam baca surah, kita pun baca surah. Okey. Baca surah tu hukum dia sunat. Cuma masalahnya dalam kita bagi contoh dalam masalah begini, kemudian daripada imam 2 rukun dengan sengaja. Contohnya imam baca Qul huwallahu ahad. Kita baca wadduha ataupun kita baca apa ni? Yang panjang lagi.
Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Contohnya panjang lagi. Jadi imam pun pas baca qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dia pun Allahu akbar rukuk. Kita baca surah panjang, baca wadduha tak habis lagi. Kita baru ma wadda'aka rabbuka wa ma qalla. Tu imam dah rukuk dah. Kita pun dah habiskan surah kita ni. Sebab kata ni tak habis lagi. So imam sami Allahu liman hamidah. Kita tak habis lagi surah ni. Tak nak ikut lagi, tak nak rukuk lagi. So imam Allahu akbar turun lebih kurang had rukuk. Mana dah tak berdiri dah, orang tak panggil berdiri dah. Ketika itu solat makmum batal. Kenapa? Dia sengaja ketinggalan daripada imam 2 rukun. Okay. Sebab apa? Baca surah selepas Fatihah itu sunat. Mengikut imam itu wajib. Maka kalau dia lebihkan sunat dengan tidak mengikut imam sampai 2 rukun imam tinggal dia, maka sembahyang makmum itu batal. Ustaz, macam mana kalau dia dah terbaca surah yang panjang, sedangkan imam dah buat rukun lain, jadi surah yang dia tak habis baca tu boleh dia berhenti macam tu saja sebab berhenti macam tu je lah. Berhenti macam tu je. Ayat tak sebab habis. Bukan wajib pun. Okay, habis itu. Yang ke-13, memberi salam sebelum masanya. Batal. Contoh memberi salam sebelum selesai membaca tahiyat akhir. Kerana salam menunjukkan tanda berakhirnya solat. Ataupun memberi salam sebelum berakhirnya selawat. Sebab lepas tahiyat akhir itu selawat. Okey. Dia baca tahiyat. Tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pun assalamualaikum warahmatullahi. Sedangkan dia ada satu rukun lagi, iaitu Allahumma salli ala Muhammad. Selawat dan tahiyat akhir itu adalah rukun. Okay, jadi dia tinggal satu rukun, dia pun beri solat, dia beri salam. Okey, sengaja, maka batal solat dia. Tapi kalau dia tidak sengaja, contohnya dia assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, dia pakai, aku tak baca selawat tadi, maka dia boleh sambung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas tu dia pun sujud sahwi. Lepas tu dia pun beri salam. Sujud sahwi itu sunat lah. Kalau tak sujud sahwi pun masih sah. Begitu juga makmum memberi salam sebelum salam imam dengan sengaja. Untuk imam tak beri salam pun lagi, makmum yang bagi salam. Untuk imam masih baru baca tahiyat. Tahiyat baru baca selawat Ibrahimiyah. Kama sallaita ala Ibrahim, makmum pun assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Batal solat makmum itu kalau dia dengar sengaja. Okey. Makmum tu rasa aku beri salam, aku juara ke ni. Kalau imam, batal sembahyang dia. Tetapi kalau sekiranya dia ada keperluan untuk beri salam, dia kena niat mufaraqah lah. Contohnya dia apabila dia baca tahiyat tu, sampai habis tahiyat tu imam tu dia rasa dah terasa ni nak buang air ni, tak tahan dah ni, kalau aku tinggal memang terberak sini ni. Maka apa dia kena buat? Dia boleh niat mufaraqah beri salam. Maka sembahyang dia sah, terus pergi ke bilik air. Tapi kalau sekiranya dia beri salam tanpa dia ada niat mufaraqah mendahului imam, maka sembahyang dia adalah batal lah. Tak boleh beri salam sebelum imam. Jelas tak?
Okey. Okay, Ustaz. Yang ke-14. Benda ni 14 ni. Kembali melakukan sunat yang tertinggal sesudah melakukan rukun. Kembali melakukan sunat yang tertinggal sesudah melakukan rukun. Biasa apa yang orang tertinggal kebiasaan ini ialah tahiyat awal. Tahiyat awal bukan rukun, dia adalah sunat abad. Contohnya seseorang terlupa melakukan tahiyat awal sedangkan dia sudah berdiri. Dia semayang. Yang seorang lah ni. Itu dah terang, dah minggu lepas rasanya. Kan? Ingat lagi tak? Ingat lagi tak ni? Itu terang dah yang ni, yang apa ni, makmun apa ni ataupun naik lupa tahiyat awal ni. Macam mana? Ingat lagi ke tak? Saya tanya ni. Senyap belaka ni macam mana? Semua pakai senyap tu. Tak ingat. Ha? Dah lupa Ustaz. Memang confirm lah orang Melayu ni. Orang Melayu mudah lupa. Melayu dah lupa lah Ustaz. Padahal dah catat dah. Okey. Kita sembahyang seorang. Kita terlupa baca tahiyat awal. Kemudian kita berdiri. Masa berdiri rakaat ketiga tu, baru teringat, aku terlupalah tahiyat awal. Dia pun duduk baca tahiyat awal. Maka solat dia batal. Dia benda wajib boleh kembali. Benda sunat tak boleh. Benda sunat tak boleh kembali. Okay, jadi apabila dah berdiri rakaat ketiga, dia tak boleh duduk lagi untuk baca tahiyat awal. Maka kalau dia buat macam tu, solat dia batal. Kalau dia solat seorang-seorang. Okay. Sekiranya dia kembali duduk untuk melakukan tahiyat awal, maka batal solatnya. Hal ini disebabkan tahiyat awal hukumnya sunat, sedangkan berdiri tegak dan rakaat seterusnya adalah rukun. Dia dah ada rukun dah. Apa yang perlu dilakukan adalah melakukan sujud sahwi. Kalau dia teringat, dia sujud sahwi je lah. Tapi syarat dia, kalau sekiranya dia sudah berdiri tegak. Kalau dia belum berdiri tegak, dia tengah nak bangun ni. Tengah nak bangun ni. Tapi tak berdiri tegak lagi. Hampir dah nak berdiri tapi tak berdiri tegak lagi. Dia masih boleh duduk. Okay, dia masih boleh duduk. Sekiranya dia belum berdiri lagi tapi kedudukannya sudah hampir kepada berdiri, maka orang ni disunatkan sujud sahwi. Tapi sekiranya kalau dia bangkit itu kedudukannya lebih hampir kepada duduk. Lebih hampir kepada duduk. Dia berdiri dah sikit, tapi lebih hampir kepada duduk. Maka dia disunatkan duduk. Duduk baca tahiyat. Dan dia tidak perlu sujud sahwi. Jelas kan? Tapi kalau sekiranya dia solat berimam. Kadang-kadang dia terlupa. Imam kata Allahu Akbar, dia duk ingat dah kepala dia naik rakaat baru lah ni. Dia terlupa bahawa ni rakaat kedua kena baca tahiyat awal. Dia pun bangun tengok dia seorang je bangun. Mulai duduk tu imam rupanya baca tahiyat awal. Macam mana dia ni? Macam mana dia ni? Maka dia kena duduk balik.
Kena duduk balik. Sebab dia terlupa. Ikut pendapat yang lebih kuat, dia wajib duduk balik. Tetapi kalau sekiranya dia berdiri tu sengaja. Memang dia tak nak baca tahiyat awal, tapi payahlah macam ni. Maka tidak mengapa. Dia boleh tunggu je kat atas. Tak ada apa. Tapi kalau dengan tidak sengaja, dia wajib duduk. Okay? Jadi cara ringkasnya, kalau kita seorang-seorang dah sembahyang, dah berdiri rakaat ketiga, tak boleh lagi duduk tahiyat awal. Kalau kita duduk tahiyat awal juga lepas berdiri rakaat ketiga, maka sembahyang batal. Jelas setakat ni? Jelas. Mengulang-ulang rukun fi'li dengan sengaja. Okey, ulang, buat lebih. Okey. Batal solatnya kerana dianggap bermain-main atau mendahulukan yang kemudian. Dia ulang. Kalau rukun qauli tak apa, dia baca Fatihah 2 kali, tak ada masalah. Okey. Dia selawat 2 kali. Itu selawat masa tahiyat akhir tu, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad 2 kali dia ulang. Tak ada apa, sebab itu rukun qauli. Rukun qauli tak apa. Tapi rukun fi'li tak boleh. Ulang dengan sengaja, batal. Contohnya dia rukuk 2 kali. Dengan sengaja. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Rukuk sekali lagi. Sengaja dia buat. Kalau macam tu, hukumnya adalah batal. Tapi kalau dia terlupa, tak ada apa. Dia Allahu Akbar sekali lagi. Dia kata, kan tadi dah rukuk. Kan tadi dah rukuk. Maka tak apa yang tu. Maka dia bangun, kemudian dia turun sujud. Dan dia sujud sahwi lepas pada tu. Sebab dia tidak sengaja. Okey. Tak boleh rukuk 2 kali dalam satu rakaat. Kecuali dalam satu solat. Solat apa? Boleh rukuk 2 kali dalam satu rakaat? Dengan sengaja. Ada tak? Solat sunat apa Ustaz? Solat sunat gerhana. Gerhana matahari, gerhana bulan, rukuk 2 kali. Okey, dia baca Fatihah, baca surah. Lepas tu rukuk. Kemudian bangkit balik. Baca Fatihah, baca surah lagi. Kemudian rukuk. Sama Allah Muhammadah. Lepas tu baru turun sujud. Dia rukuk 2 kali itu dalam sembahyang gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Yang itulah rukuk 2 kali. Dalam satu rakaat. Jadi 2 rakaat tu dia sembahyang 2 rakaat aje gerhana ni. Dia ada rukuk 2 kali dalam satu rakaat, sujud 2 kali. Jadi ni sujud dengan rukuk sama. Sama jumlah dia. Iaitu 4 kali sujud, 4 kali rukuk. Jadi hukum fi'li, hukum perbuatan tidak boleh diulang dengan sengaja. Yang seterusnya yang kena belah teragak-agak. Teragak macam mana? Teragak-agak sama ada hendak berhenti solat ataupun menerus solat. Ketika solat belum selesai contohnya. Teragak-agak. Nak terus ke nak berhenti ni solat ni? Kalau ada teragak itu, batal. Macam mana benda ni boleh berlaku? Perkara ini biasanya berlaku dalam keadaan tertentu. Contoh, makmum berasa ragu tentang suci daripada najis ataupun ragu terhadap sah wudunya. Tengah-tengah sembahyang, dia kata tadi ada najis dekat seluruh aku ni, tapi basuh tadi dah suci ke belum ni?
Kalau tak suci kan, dia dah ragu dah. Maka itu batal sembahyang. Atau ragu tak ada sah wuduknya. Dia tengah sembahyang kata wuduk tadi sah tak sah. Rasa macam tak ratu je. Dia mari perasaan tu. Maka sembahyang dia atas sebab dia kata agak-agak ni. Nak turunkan solat ke tak ni? Dah wuduk sah ke tak sah ni? Itu yang pertama. Yang kedua, berasa ragu atas syak niatnya. Sama ada berniat solat zuhur atau asar dan seumpamanya. Syak dari segi niat. Dia sembahyang, tengah-tengah sembahyang tu baca Fatihah apa semua. Dia syok. Tadi aku niat tadi sembahyang zuhur ke asar. Ni sembahyang asar tapi kok aku niat zuhur tadi ke macam mana? Maka kalau timbul ragu macam tu, syak macam tu, teragak-agak macam tu, maka sembahyang dia batal. Okey. Apabila berasa ragu-ragu dan masih belum mendapat kepastian sehingga berlalu satu rukun atau berlalu satu masa yang cukup untuk melaksanakan satu rukun, maka batal solatnya. Tapi sebaliknya, apabila merasa ragu-ragu semasa sedang berdiri, tetapi sudah memastikan sah wuduknya atau betul niatnya kita masih berdiri itu sebelum rakaat, maka sah solatnya. Maknanya kalau sekejap benda tu datang, biasa benda tu mengganggu sekejap je. Itu tak ada masalah. Tapi kalau lama, itu yang jadi batal tu lama. Dia rasa syak tu masa berdiri. Masih syak lagi. Sampailah dia rukuk. Okey. Yang itu batal. Tapi kalau sekiranya dia pasti, masa tengah berdiri itu dia dah pasti. Untuk sah ke tak sah? Sah. Memang sah tadi, memang sah. Dia dah pasti dah sah. Itu tak ada masalah. Okey, tapi kalau misalnya benda tu dia rasa sah tu masa rukuk. Masa berdiri tu dia masih sentiasa ragu. Masa rukuk dia tengah Allahu Akbar, dia kata, sah lah tadi. Itu tak boleh, tak kira dah. Dah berlalu satu rukun. Maka dikira sembahyangnya sudah batal. Yang ke-17, ketawa terbahak-bahak. Tahulah ketawa bahak-bahak ni. Ketawa. Orang sembahyang ketawa. Dan juga gila. Kalau senyum tak apa. Sebelum sembahyang tadi dia tengok Maharaja Lawak. Maharaja Lawak tengok. Jadi masa sembahyang tu dia teringat. Dia pun senyum, tak gelak sikit-sikit tapi tak bunyi senyum. Nak gelak. Belum lagi. Tapi kalau dah tergelak tu memang batal lah. Dan juga gila. Gila batal lah sembahyang. Habis dah perkara-perkara yang membatalkan solat. Kita pun habis 10.30. Pada akan datang ni, perkara yang membolehkan solat dihentikan. Kita tengah solat ni. Kita pun boleh sembahyang, kita tak boleh berhenti. Sembahyang Allahu Akbar. Check out lah. Check out daripada solat tu. Macam check out hotel juga ni. Aku nak check out. Tak boleh. Tapi ada ketikanya boleh check out. Ada benda yang menyebabkan kita boleh berhenti dan tidak berdosa. Kalau kita tengah sembahyang, kita berhenti, dosa. Tapi ada perkara-perkara yang membolehkan solat dihentikan. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada minggu depan, insyaAllah. Okey, ada apa-apa? Nak berhenti ni? Ustaz, dah juga. Ya. Ustaz, kejap nak depan tanya. Ada dua soalan tapi mungkin lari sikit daripada topik minggu ni. Kalau soalan pertama, katalah kan ni kita bila kita sembahyang kita terlelap Ustaz. Macam terlelap tidak membatalkan solat. Tak apalah ya, maksudnya kan. Okey, tak apa, itu satu. Nombor dua, ini nak kepastian je Ustaz. Kalau kita tahiyat akhir tu, kita macam mana sebut kalau kata kasar tu kira maknanya
punggung kita ni lah kan. Punggung kita duduk bawah dia lantai ke ataupun sebab ada masa saya tengok orang dia duduk atas kaki. Atas kaki. Ada masa tapi banyak orang macam saya sendiri saya duduk atas lantai. Punggung saya ni tapi mana satu dia ni Ustaz? Ini tahiyat akhirnya. Dia kita dah bincang dah sebelum ni, tahiyat akhir kita boleh disunatkan duduk kita panggil tawarruk, kita punggung atas lantai. Tahiyat awal punggung kita atas tapak kaki kiri, itu sunat. Tapi kalau sekiranya tahiyat akhir kita buh atas tapak kaki kiri, sah tapi tak dapat pahala sunat. Tak ada masalah, boleh sah lagi. Kalau kita nak duduk bersila pun masih sah, tapi tak dapat sunat. Jelas? Oh, faham. Makna tak apalah makna sikit kaki. Yang pentingnya duduk bersila pun boleh, sah lagi duduk bersila. Tapi untuk dapat pahala sunat, duduklah atas lantai tu, kita panggil duduk tawarruk. Tak apalah makna kaki. Makna katakan ada juga keadaan Ustaz kan, bila kita duduk, lepas tu kaki kanan kita ni patut, telapak kaki kita patut tegak kan. Kita macam ada orang dia tak boleh nak buat gitu dah. Tegak tu hukum dia sunat. Tegak tu hukum sunat. Tak apalah. Okey, tak apa Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz, ada satu lagi soalan dekat chat box daripada Economics Department. Ini yang Ustaz dah pernah cerita dah ni, tapi Ustaz bagi tahulah mungkin dia baru masuk kan. Dia kata contoh seseorang yang lupa buat tahiyat awal, dia kena ganti ke rakaat tersebut ataupun kena ulang semula, dia kata. Tak, kalau dia terlupa tahiyat awal itu adalah sunat. Okey, sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni boleh diganti dengan sujud sahwi, tapi sujud sahwi pun sunat juga. Kalau dia tak ganti sujud sahwi, dia beri salam tu pun sembahyang masih sah. Jelas? Harap yang bertanya tu faham kot. Okey. Jadi kita berhenti setakat ni dulu. Apa yang baik daripada Allah SWT, kekuatan badan diri sendiri. Aku boleh hada wa astaghfirullah li wa lakum.